الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dia macam menolak macam tinggi. Tak sama level. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita pada pagi Jumaat yang barakah ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. InsyaAllah pagi yang barakah, pagi Jumaat yang mulia, hari yang mana ada waktunya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa para hamba-Nya. Mudah-mudahan insyaAllah doa yang kita akan bacakan bersama nanti tergolong di kalangan doa-doa yang Allah akan angkat, yang Allah akan makbulkan tanpa hijab, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum itu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita dah bacakan Al-Fatihah sebagai permulaan majlis ilmu kita, dan sekali lagi kita membacakan Al-Fatihah dan kita niatkan mudah-mudahan pahala bacaan ini ya Allah, mudah-mudahan pahala bacaan ini sampai, kita niatkan supaya dihadiahkan sampai kepada almarhum Syekh Ali Jabir, subhanallah, seorang ulama yang alim, yang saleh, yang wara', ulama yang tawaddu', ulama Al-Quran yang memperjuangkan Al-Quran walaupun fokus almarhum di Indonesia, namun kesan dakwahnya tetap memancar sama ke negara Malaysia kita, subhanallah. Saya sendiri banyak mendengar juga kuliah daripada almarhum, subhanallah. Semalam Indonesia berduka cita, Malaysia pun sama, bahkan ramai lagi lah negara-negara yang mengenali, kan, umat Islam yang mengenali. Allahu Akbar, subhanallah. Sesungguhnya bagi orang yang tidak, bukan orang yang soleh, bukan orang-orang yang baik, kematian ada sesuatu yang menakutkan, menyedihkan dan mengerikan. Kematian ada sesuatu yang paling ditakutkan. Allahu Akbar. Melebihi daripada segala ketakutan. Apa yang ditakutkan di atas muka bumi, contohnya takut bankrupt, takut kepada COVID-19 contohnya, takut kepada kehilangan orang tersayang, takut kepada miskin, takut kepada dibenci manusia dan sebagainya, takut dikecam. Apapun bentuk ketakutan, manusia tak akan pernah menyamai ketakutan menghadapi kematian sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Hakikat takut kepada wabak-wabak dan sebagainya sebenarnya datang juga daripada ketakutan, subhanallah, kepada kematian itu sendiri. Ini antara penyakit umat akhir zaman, subhanallah, yang disebut oleh Nabi SAW. Apabila Nabi menggambarkan, menceritakan tentang keadaan umat akhir zaman, Nabi sebut sesungguhnya akan sampai satu ketika nanti kamu, yakni umat Islam, akan dikerumuni oleh para musuh, ibarat seperti orang yang sedang lapar mengerumuni hidangan. Orang yang sedang kelaparan, dia sedang kerumun hidangan, mestilah dalam keadaan yang rakus, dalam keadaan yang terburu-buru, dan keadaan mementingkan diri. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu
Kita sangat sedikit, orang Islam sangat sedikit. Rasulullah kata tidak. Kamu sangat banyak. Kamu sangat banyak, terlalu ramai, berkali ganda ramainya. Subhanallah, memang terbukti hari ini. Umat Islam terlalu ramai. Namun Nabi kata, kamu ibarat seperti buih-buih di lautan. Kita pernah tengok kan, setiap kali berombak ada buih. Tetapi sangat cepat buih itu hilang. Kalau ombak itu sampai di pesisir pantai pun, sekejap saja buih itu akan hilang sekelip mata. Kemudian Nabi menyebutkan tentang penyakit, kerana ketika itu umat Islam dihinggapi dengan satu penyakit yang dinama al-wahnu, penyakit wahan. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu penyakit wahan ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hubbud dunya, kamu terlalu mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan kamu sangat takutkan kematian. Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, orang yang bermaksiat, orang fasik, dia menghadapi kematian dengan ketakutan tanpa persiapan. Saya pun takut mati, tuan-tuan puan pun takut mati, semua orang takut mati. Tapi beza orang yang beriman dia menghadapi ketakutan kematian dengan persiapan. Subhanallah. Sebagaimana kita takut, kan, kita pun ada ketakutan apabila nak menghadapi peperiksaan yang besar. Contohnya dulu SPM, kemudian masuk universiti, final year dan sebagainya. Kita menghadapi ketakutan itu dengan persiapan. Kan, kita buat preparation awal-awal untuk mengurangkan ketakutan dan sebagainya. Tapi ada orang takut juga nak ambil exam, tapi dia tak buat persiapan. Akhirnya ketika dalam peperiksaan dewan lagi, dia tak mampu nak menjawab. Ketakutannya bertambah dan ketakutannya berpanjangan. Selepas habisnya exam untuk menerima keputusan, ketakutan itu bertambah lagi untuk menerima kesan daripada keputusan dia tak bersedia. Bertambah lagi sedih dan ketakutan bila dimarah oleh ibu ayah, kan, dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu kematian orang-orang yang soleh, orang alim, orang warak, umpama seperti almarhum Syekh Ali Jabar, subhanallah, ia adalah satu kematian yang indah. Memang ditangisi oleh kita, rasa berduka dengan kematiannya yang tiba-tiba, masih muda dan sebagainya. Ilmunya masih lagi kita perlukan. Ibarat satu bintang di langit telah pun terpadam. Subhanallah, Allahu Akbar. Sesungguhnya kematian orang yang soleh, kematian orang alim, orang soleh, orang warak, ia tidak mampu menyamai 1000 kematian orang biasa. Subhanallah. Kerana kematiannya cukup dirasakan dan akan memberi kesan kepada ummah. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita menghadapi kematian dalam bentuk yang bagaimana? Adakah dalam keadaan ketakutan yang tanpa persiapan, ataupun ketakutan dengan bersiap sedia menghadapi kematian? Kerana kita bersiap ataupun tidak, kematian itu adalah satu kepastian. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Allahu Akbar, subhanallah. Maka tuan-tuan puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita meniatkan bacaan Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan sampai kepada almarhum Syekh Ali Jabar, kemudian almarhum wa almarhumah ibu dan ayah kita, subhanallah, nenek moyang kita, kemudian kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ahli keluarga Nabi, dan juga kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara Islam, dan juga untuk diri kita sendiri. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita baca doa sikit ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji-pujian ya Allah kami rafakkan, kami tujukan kepadamu ya Allah. Kami hamba-Mu yang hina, kami tidak ada apa-apa ya Allah ya Malik, Engkau lah yang Maha memiliki semuanya. Ya Allah ya Razak, segala rizki yang Engkau berikan, sekecil-kecil rizki sehingga sebesar-besarnya, adalah semata-mata datang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Hakim yang Maha bijak, sedikit kebijaksanaan yang sangat sedikit ya Allah, kami mohon jauhkan daripada sifat sombong, riak, takabur ya Allah.
Mudah-mudahan ya Allah kebijaksanaan yang kau berikan kepada kami gunakan untuk jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada apa-apa ya Allah. Kasih sayang yang kami nikmati daripada ibu ayah, pasangan anak-anak adalah datang daripada-Mu jua ya Rahman ya Rahim ya Wadud ya Maha Pengasih Maha Penyayang Maha Cinta. Ya Allah, kesihatan yang kami ada pada saat ini juga datang daripada-Mu ya Salam yang Maha memberi kesejahteraan ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya masih lagi keselamatan kami terjaga saat ini kerana datang daripada-Mu jua ya Allah ya Hafiz yang Maha menjaga ya Allah ya Hafiz ya Muhaimin yang Maha mengawasi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim yang Maha Pengasih yang Maha Penyayang ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa ringan untuk berzikir kepada-Mu ya Allah. Wa qalban muf'aman bi syukrik, serta berilah kami hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang sihat yang kuat ya Allah, yang ringan untuk melakukan ibadah ketaatan kepada-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang sempurna ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap. Wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu ya Allah. Wa afiatan min kulli baliyah, serta lindungilah kami dari segala mara bahaya, daripada segala mudarat, daripada segala penyakit, daripada wabak ini ya Allah. Wa hablana haqiqatal imani bik. Ya Allah, berilah kami hakikat iman yang sebenar, hakikat keyakinan yang sebenar, hakikat bergantung yang sebenar kepada-Mu ya Allah. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak, sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap ataupun meminta-minta selain daripada-Mu ya Allah. Wala takinna ila anfusina tarfat ainin wala aqalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan nasib ketentuan hidup kami ditentukan oleh kami sendiri. Sangat terbatas fikiran, sangat terbatas ilham, sangat terbatas kudrat kami ya Allah. Ya Allah, kami serahkan hidup kami, hidup anak-anak kami, ibu ayah ya Allah, dalam jagaan-Mu ya Allah, dalam perancangan-Mu ya Allah, kerana sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui segala sesuatu ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawasanya hati-hati kami pada saat ini ya Allah, qad ijtama'at ala mahabbati, kami bertemu, kami berkumpul pada saat ini ya Allah, di alam maya ini ya Allah, kerana kami mencintai-Mu ya Allah, kerana kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kami mencintai agama ini ya Allah. Waltaqat ala ta'ati, kami bertemu kerana mentaati-Mu ya Allah. Wa tawahadat ala da'wati, kami bersatu memikul beban dakwah-Mu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariat-Mu ya Allah, akan menghidupkan sunnah Nabi, akan menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kami, keluarga kami, qaryah, negeri dan dalam negara yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, berikanlah, jadikanlah pemimpin-pemimpin negara kami pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah, pemimpin yang amanah ya Allah, pemimpin yang takut kepada-Mu ya Allah, yang memimpin kami rakyatnya menuju kepada redha dan syurga-Mu ya Allah. Jauhilah negara Malaysia ini daripada pemimpin yang khianat ya Allah, pemimpin yang menyalahgunakan kuasa ya Allah, pemimpin yang rakus ya Allah. Jadikanlah negara Malaysia yang kami cintai ini ya Allah sebagaimana firman-Mu, baldatun thayyibatu wa rabbul ghafur, sebuah negara yang Engkau turunkan pengampunan, sebuah negara yang Engkau turunkan rahmat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebuah negara yang umatnya beriman kepada-Mu ya Allah, yang mana kami masuk syurga sekeluarga, senegeri, bahkan senegara ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan kepada pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang istiqamah ya Allah, yang benar-benar ikhlas ya Allah kepada-Mu ya Allah. Berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka keselamatan, kesejahteraan ya Allah. Hantarkanlah tentera-tentera-Mu ya Allah kepada pemimpin-pemimpin yang saleh ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Fatah ya Alim. Fawasiqillahumma rabitataha. Ya Allah, eratkanlah hati-hati kami ya Allah dengan ikatan akidah yang kuat, ikatan akidah yang mantap. Ya Allah, eratkanlah hati kami dengan pasangan kami,
hati kami dengan anak-anak kami, ibu ayah, keluarga, adik-beradik, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Dengan ikatan keyakinan dan keimanan kepadamu, ya Allah. Dan masuklah kami ke syurga, ya Allah. Bersama seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat perjuangan kami, ya Allah. Wa adimuddaha, sedekahlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah hati kami jalanmu yang lurus, ya Allah. Washrah suduraha bi faidil imani bik. Limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan, keyakinan, tawakal kepadamu, ya Allah. Wahiha bi ma'rifatik, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi kami, ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mencintai dan merinduimu, ya Allah. Hidupkanlah hati kami, ya Allah, dengan membuat persiapan untuk pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah, ya Razak, yang maha memberi rizki, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami rindukan Nabi kami, ya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad. Kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami, ya Allah. Kami tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam hati kami, ya Allah, kami rindukan Nabi kami, ya Allah. Kami rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah kami dengan Nabi kami di syurga-Mu, ya Allah. Izinkanlah kedua mata kami untuk menatap indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah kedua telinga kami untuk mendengar suara baginda, ya Allah. Izinkanlah kami berada dalam satu majlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadapan kami adalah Nabi kami, ya Allah. Bantu kami, ya Allah, untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meramaikan seramai mungkin manusia taat kepada Allah, seramai mungkin manusia tinggalkan maksiat, seramai mungkin manusia berhijrah. Cara hidupnya, cara pakainya, cara makannya, cara mencari rezekinya, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah, untuk menyambung perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diri kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim, ya Jami, ya Maha menemukan. Ya Allah, Engkau temukan kami dengan ibu bapa kami. Engkau yang menemukan kami dengan sahabat-sahabat, dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Maka temukan kami kembali di syurga-Mu, kumpulkanlah kami di syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami merindukan ibu ayah kami yang telah pergi. Mereka sekarang sedang berada di alam barzah, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka, ya Allah, para alim ulama, ya Allah, orang-orang soleh, ya Allah, dan umat Islam, ya Allah, ibu ayah kami, ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Angkatlah daripada mereka azab kubur, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Berilah wangian syurga, ya Allah. Berilah cahaya daripada syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur dan barzah itu tempat tinggal yang lebih baik daripada dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhilah, ya Allah, penghuni kubur itu, ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, ya Allah, daripada asap kubur, himpitan kubur, ya Allah. Allahumma inna duha'uka, ya Allah. Duha ini duha-Mu, ya Allah. Wal baha'uka, segala keagungan itu adalah keagungan-Mu, ya Allah. Wal quwwatuka, segala kekuatan itu kekuatan-Mu. Wal qudratuka, kudrat itu kudrat-Mu, ya Allah. Wal ismatuka, segala kesucian itu adalah kesucian-Mu, ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa'anzilu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa'akhriju, sekiranya rizki itu dalam perut bumi maka keluarkanlah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rizki itu haram, kotor, maka sucikanlah untuk kami, ya Allah. Wa in kana ba'idan faqaribu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah. Wa in kana mu'asaran fayashiru, ya Allah, sekiranya rizki itu sukar, sulit, sempit, ya Allah, maka permudahkanlah bagi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu, ya Allah, suatu rizki yang tidak layak kami mohon kerana asbab dosa kami yang begitu banyak dan amal kami begitu sedikit. Namun, ya Allah, kepadamu, ya Wahab, yang maha memberi, yang mujib, yang maha memakbulkan permintaan hamba-Mu, ya Allah. Pagi Jumaat yang barakah ini, ya Allah, dengan rasa hina, ya Allah, dengan rasa hina, ya Allah, kami sedar kami hamba-Mu yang begitu hina dengan penuh dosa, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kami, ya Allah, rezeki syurga-Mu, ya Allah.
kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu ya Allah. Bighairi hisab, bighairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah, walaupun sekadar percikan ya Allah. Kami tidak akan mampu menanggungnya ya Allah. Ya Allah, kami takut akan kemarahan, kemurkaan-Mu terhadap kami ya Allah. Namun kami masih lagi tega ya Allah melakukan maksiat ya Allah. Kami benar-benar mencintai syurga-Mu, tapi kami belum kuat ya Allah. Belum benar-benar kuat beramal untuk syurga-Mu ya Allah. Kami yakin ya Allah bahawasanya alam azab kubur itu benar ya Allah. Tapi kami tidak bersiap untuk menyiapkan kubur kami yang indah ya Allah. Ya Allah, kami yakin benar bahawa sedekah itu ya Allah akan dilipat gandakan berkali ganda oleh-Mu ya Allah. Namun kami masih lagi kedekut dan bakhil ya Allah, sedangkan harta ini bakal kami tinggalkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami hati yang lembut dan benar-benar yakin beriman dengan segala yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah, kurniakanlah kami, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang saleh ya Allah, dan menjadi khalifah-Mu yang amanah ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah menjadi isteri yang salehah, sabar ya Allah. Rizkikanlah suami kami menjadi suami yang saleh ya Allah. Dan kepada yang belum bertemu dengan jodohnya ya Allah, kurniakanlah pasangan yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami mendapat zuriat keturunan yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami kesihatan tubuh badan ya Allah, kecerdasan akal fikiran ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami harta yang Engkau berkati ya Allah, seluasnya ya Allah, yang kami kembalikan kepada perjuangan ini ya Allah. Yang kami kembalikan kepada mereka yang berhak, fakir, miskin, asnaf, mu'allaf. Dan kami gunakan harta-harta ini di jalan-Mu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hamba-Mu di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin ya Allah. Pelarilah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-hamba-Mu yang saleh ya Allah, yang merasa pahit dengan maksiat, yang merasa takut dengan dosa ya Allah, yang menyegerakan taubat, yang memperbanyakkan istighfar, yang menunaikan solat dengan sempurna di awal waktu dengan tenang dan khusyuk ya Allah. Golongkanlah kami, peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-Mu yang saleh ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memakbulkan hajat dan doa permintaan kita tadi. Terima kasih kepada semua yang hadir sama pada pagi yang barakah ini. Kita tinggal lebih kurang dalam 20 minit lah. Tapi minggu lepas kita lebih juga masa ketika tadabbur. Kalau terlebih masa daripada pukul 9 tu, mudah-mudahan insya-Allah sahabat boleh terus istiqamah bersama sehingga habis program kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, untuk tadabbur Al-Kahfi pada hari ini, insya-Allah kita akan membicarakan, kita akan tadabbur daripada ayat 9 hingga ayat 12. Kita akan tadabbur ayat 9 hingga ayat 12. Subhanallah, Allahu Akbar. Terlebih dahulu, mari sama-sama kita membacakan Al-Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 12 yang bakal kita tadabbur pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Summa ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Yang bermaksud,
Apakah engkau mengira bahawa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Soalan Allah kepada kita. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua. Lalu mereka berdoa, Ya Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua. Selama beberapa tahun kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ketika kami menyusun tadabbur Al-Kahfi ini, kami merujuk kepada beberapa tafsir, tafsir yang muktabar. Yang pertama yang saya sedang baca tadi iaitu tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita juga merujuk kepada tafsir Fi Zilal, subhanallah, tafsir Fi Zilalil Quran. Kemudian kita juga merujuk kepada tafsir Munir, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi beberapa tafsir kemudian kita rangkumkan. Al-Fadilah Ustazah Wasitah mempermudahkan untuk proses penyampaian tadabbur Al-Kahfi ini supaya berjalan lancar kepada siapa yang baru mengikuti tadabbur Al-Kahfi melalui siaran rasmi page Ustazah Asma dan Instagram Ustazah Asma, maka anda boleh tengok pada siri-siri yang lepas pada setiap hari Jumaat. Masya Allah. Sekarang kita dah masuk siri yang ke-7. Kita mengharapkan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehingga kita boleh menghabiskan sehingga ayat ke-110 surah Al-Kahfi. Okey, sekarang kita lihat slide yang disediakan. Tadabbur ayat 9 hingga 12. 4 ayat. Kita akan tadabbur kali ini 4 ayat, iaitu ayat 9 hingga ayat 12. 4 ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, merupakan pembukaan kepada kisah utama Ashabul Kahfi. Pembukaan kepada kisah utama Ashabul Kahfi. Okey, tak apa. Ayat 9 hingga 12, pembukaan kepada kisah utama surah Al-Kahfi, iaitu kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi membawa maksud penghuni gua. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan secara ringkas tentang mereka yang terlebih dahulu di dalam 4 ayat ini sebelum menceritakan secara terperinci di dalam ayat-ayat seterusnya. Subhanallah. Iaitu ayat 13 hingga 26. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan penceritaan tentang Ashabul Kahfi dengan menimbulkan persoalan tentang keajaiban kisah ini. Sebagaimana Allah bertanya dalam ayat yang ke-9, adakah kamu mengira? Kisah tentang adakah kamu mengira bahawa orang yang mendiami gua dan orang yang bersama Raqim, ada di kalangan mufassirin menyebutkan iaitu seekor anjing, termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Allahu Akbar. Allah bertanya kepada kita, adakah kamu rasa cerita itu takjub, menakjubkan, yang mana mereka ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, tanpa jaga? Adakah itu sangat pelik bagi kamu? Maksudnya di sini, di sisi Allah tidak ada apa-apa yang mustahil. Allahu Akbar. Okey, kemudian cuba kita lihat lagi. Kita akan pergi kepada ayat yang ke-9, ayat yang pertama yang kita akan tadabbur pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Adakah engkau menyangka wahai Muhammad bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan kami? Maksudnya masih terlalu banyak lagi kan bukti-bukti yang lain sebagai menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan ini merupakan jawapan balas kepada kaum Quraisy atas perasaan takjub mereka terhadap kisah Ashabul Kahfi seperti yang disebut di dalam sebab turunnya surah ini. Kita dah bincang pada awal dulu sebab nuzul surah ini. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ini merupakan hadis Nabi. Okey. Sebab sebelum ni memang kita dah sebutkan tentang sebab nuzul. Cuba kita kembali semula. Kan kita flashback balik. Apa yang disebutkan yang mana orang Quraisy ketika itu merasakan takjub dalam keadaan tidak percaya dengan apa yang Nabi SAW sampaikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Saluhu an fityatin zahabu fid dahril awal. Ma kana min amrihim fa innahum qad kana lahum hadisun ajib. Maksudnya, tanyakan kepadanya, wahai Muhammad, tentang para pemuda pada zaman dahulu yang bermusafir dan apa yang terjadi kepada mereka kerana cerita tentang pemuda itu sangat menarik. Subhanallah. Siapa yang ikuti di peringkat awal, sebab nuzul surah Al-Kahfi antaranya adalah ada 3 persoalan oleh kafir Quraisy. Ada 3 persoalan oleh kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diminta oleh para pendeta. Okey, orang kafir Quraisy dia pergi ke mana? Ke Madinah. Berjumpa dengan pendeta, iaitu disebut rahib ataupun ahli kitab, ulama ahli kitab yang masih lagi hidup ketika itu. Lalu mereka menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan mereka berjumpa dengan pendeta tersebut bukan kerana mereka nak mencari kebenaran, tetapi mereka nak mencari hujah demi hujah untuk menidakkan kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lalu pendeta itu meminta kepada wakil kafir Quraisy yang ingin mematahkan hujah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pendeta itu memberikan 3 soalan dan pendeta ini berkata, tanyakanlah kepada Muhammad itu tentang 3 soalan. Tentang 3 soalan. Sekiranya Muhammad boleh menjawab 3 soalan tersebut, maka ia benar-benar seorang Nabi. Namun jika ia tidak mampu untuk menjawabnya, maka ia bukan seorang Nabi. Apakah soalan tersebut? Yang pertama, pendeta itu minta tanya Nabi Muhammad. Yang pertama, tanyakan kepada Muhammad itu tentang satu kisah pemuda yang sangat menakjubkan. Kisah pemuda yang sangat menakjubkan. Kerana kisah itu sangat menarik. Sebagaimana disebutkan ni, kisah zaman dahulu yang bermusafir dengan apa yang terjadi kepada mereka kerana cerita tentang pemuda itu sangat menarik. Kemudian soalan yang kedua iaitu tanyakan kepada Muhammad tentang roh. Apakah itu roh? Kemudian yang ketiga, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang pemuda yang akan menguasai, ataupun seorang pemuda yang menjadi benteng, macam itulah, yang akan menguasai banyak daerah ataupun kekuasaan. Itu kisah Iskandar Zulkarnain. Subhanallah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, dan kita tahu kisah tu macam mana, tuan-tuan puan-puan sekalian. Apabila orang kafir Quraisy ni balik ke Mekah, lalu pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu melontarkan 3 soalan. Wahai Muhammad, kami ingin bertanya 3 soalan. Lalu Nabi Muhammad terus menjawab, datanglah semula besok, aku akan beri jawapan tu besok. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupa nak mengucapkan kalimah insya-Allah. Ingat lagi tak kisah ni? Nabi Muhammad terlupa mengucapkan kalimah insya-Allah. Allahu akbar. Dan peristiwa ini memberikan kita banyak pengajaran. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlupa mengucapkan perkataan insya-Allah, Allah uji tidak ada wahyu yang turun untuk memberikan jawapan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan beberapa riwayat mengatakan selama lebih kurang 15 hari. Dalam tempoh tersebut, orang kafir Quraisy mengejek dan mengolok, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana keesokannya mereka datang dan Rasul kata tidak ada jawapan. Hari kedua datanglah, hari ketiga, sampailah berapa hari, sampai berbelas hari. Akhirnya mereka mengatakan Muhammad bukan Nabi sebab dia tak boleh menjawab. Muhammad menipu, Muhammad sekian, Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Kerana itu Nabi Muhammad rasa bersedih, duka cita, sehingga Allah memujuk pada ayat yang kita bicarakan pada minggu yang lepas. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian. Di sini juga sebagai bukti nyata bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Nabi Muhammad tidak akan mampu mengetahui perkara gaib, perkara yang tidak diketahui oleh kadar kemampuan manusia, melainkan daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat amanah dengan ilmu. Walaupun dalam keadaan dihenyak, walaupun dalam keadaan dihimpit, dihina, Rasulullah tidak memandai-mandai memberi jawapan kepada orang kafir Quraisy. Subhanallah. Kerana Rasulullah seorang yang amanah, seorang yang tabligh, menyampaikan yang benar-benar hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kenyataan mereka bahawa kisah Ashabul Kahfi bukanlah satu-satunya kisah yang menakjubkan seperti sangkaan mereka, dan Allah menjawab soalan itu dalam surah Al-Kahfi ada 2 jawapan, dalam surah Al-Isra ada 1 jawapan berkenaan dengan roh. Okey, subhanallah.
Antara tanda-tanda lain yang membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala iaitu penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, penciptaan manusia. Kisah Ashabul Kahfi hanyalah satu daripada banyaknya kekuasaan dan keagungan Allah yang membuktikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas segala sesuatu dan tiada sesuatu pun yang mampu melemahkannya. Subhanallah. Okey, Ibnu Abbas turut menyatakan bahawa maksud sebenar yang Allah ingin sampaikan melalui ayat ini ialah yang aku berikan kepadamu berupa ilmu, as-sunnah dan Al-Quran, semua itu lebih menakjubkan dan lebih utama daripada kisah Ashabul Kahfi ini. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir pula menyatakan, sesungguhnya siapa yang mampu menghiasi bumi kemudian menjadikannya kembali seperti debu, juga menciptakan langit dan bumi, pastilah dia juga mampu atas segala sesuatu. Salah satu kekuasaannya adalah mampu menjaga sekelompok manusia agar tetap hidup tanpa makan dan minum selama beberapa ratus tahun, iaitu 7 pemuda Al-Kahfi selama 309 tahun disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Subhanallah, tanpa makan dan minum, tanpa jaga dan sebagainya. Dan bila merujuk kepada subhanallah, Allahu Akbar, Ibnu Abbas, subhanallah, Ibnu Abbas menyebutkan tentang antara keajaiban ataupun kehebatan kurniaan, nikmat kurniaan Allah kepada kita adalah berupa ilmu, as-sunnah dan Al-Quran. Itu lebih menakjubkan, lebih utama daripada kisah Ashabul Kahfi. Sahabat-sahabat, saya nak share satu. Pagi ni saya terima satu video yang sangat menakjubkan, subhanallah. Maksud saya menakjubkan tu sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian, saya suka bukanlah mengkaji tapi membaca kajian sebab tak mampu mengkaji, saya bukan saintis. Antara kajian yang saya banyak baca adalah keajaiban setiap pergerakan solat. Keajaiban setiap pergerakan solat, subhanallah. Ini telah ditulis, dikaji dan disahkan oleh para saintis termasuk saintis Muslim. Kalau siapa yang tak percaya ataupun ragu-ragu, kalian boleh cari Profesor Dr. Fatimah, Profesor Dr. Abu Bakar, Profesor Isi Chok, 3 saintis yang mengkaji keajaiban solat daripada Universiti Malaya. Mereka telah membukukan banyak buku, subhanallah, solat dari sudut sains. Dan mereka buat kajian ini sebagai saintis yang ada kepakaran. Seorang pakar otak, pakar jantung, paru-paru, kesabilan, sistem imunisasi badan. Dan mereka ketika mengkaji setiap pergerakan solat, Masya Allah, mereka meletakkan alat-alat, tuan-tuan puan-puan sekalian, untuk memberikan bacaan-bacaan yang tepat dari sudut sains. Tuan-tuan boleh tengok kajian yang mereka lakukan. Saya sendiri pernah hadir seminar-seminar yang para profesor, pakar-pakar ini buat kajian terhadap solat. Kalau saya nak kupas tentang setiap satu yang saya belajar, ilmu, itu hanya sedikit ilmu yang Allah buka. Solat ini satu keajaiban yang sangat luar biasa. Dan pagi ini, mak saya mengirimkan satu video tentang seorang doktor pakar di Amerika. Seorang doktor pakar di Amerika, subhanallah, saya akan share nanti di Facebook. Jadi kena follow lah Ibi Ustazah kan. Okey, satu video dan saya akan memperindahkan lagi video yang dikongsikan oleh seorang doktor pakar di Amerika yang mana beliau menceritakan, dia kata, ini di antara kajian terkini. Subhanallah. Mereka yang memang menguruskan dan secara langsung menguruskan COVID. Kita tahu sana lagi sangat dahsyat. Mereka menghadapi musibah ini sangat dahsyat. Lalu doktor pakar ni dia tunjukkan satu kedudukan. Dia tunjukkan satu kedudukan yang sama seperti sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia kata kepada siapa yang COVID positif COVID yang merasa sesak dada dan sebagainya, ada simptom sesak nafas, kerana beliau kata terlalu rugi ramai sangat yang mati disebabkan COVID dalam keadaan yang tidak berbaloi. Maksudnya dalam keadaan dia tidak buat sedaya upaya. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, lalu dia buat dalam keadaan sujud. Okey, duduk sama seperti sujud, lutut macam kita sujud, cuma beza dia letak tangan atas kepala. Yang lain semua sama, tangan atas kepala. Tapi kita dalam keadaan tangan kiri dan kanan. Okey, ini sunnah, ini daripada riwayat yang sahih. Nabi SAW ketika sujud, baginda meletakkan wajahnya di antara kedua tangan. Wajah di antara kedua tangan. Subhanallah, wajah di antara kedua tangan. Jadi ketika kita sujud, kita letak ni, muka ni antara dua tangan. Kemudian doktor ni kata, cubalah bernafas, tarik nafas dalam dan lepaskan dengan baik.
Bahkan doktor ni kata kalau siapa yang dalam keadaan yang kritikal dan sebagainya, buat posisi seperti itu, tidak sebut sujud sebab dia non-Muslim. Dia kata seperti yang saya tunjukkan tadi, buat selama yang mungkin. 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan dia sebut kalau dapat 12 jam. Maksudnya duduk rehat sekejap, duduk balik, terlungkup begitu. Kerana beliau mengatakan, begitulah kedudukan yang paling terbaik untuk paru-paru, untuk dada, untuk saluran darah, untuk sekian-sekian. Sebab mereka dah hari-hari mengadap. Mereka cuba macam-macam posisi. Dia kata hari ini kita boleh lihat ada yang letak pesakit terlungkup terus. Maksudnya kepala ke bawah. Tetapi dia kata kedudukan yang terbaik, the best. Kan, the best position iaitu position yang dia tunjukkan tadi. Iaitu sama seperti sujud. Masya Allah. Tuan-tuan apa-apa sekalian, ketika saya membaca kajian profesor-profesor yang saya sebutkan nama tadi, kemudian saya baca juga kajian-kajian lain tentang keajaiban sujud. Telah lama pun saintis jumpa betapa hebatnya sujud untuk kesihatan tubuh badan. Dan ketika sujud, itu kadar yang paling bagus oksigen yang boleh sampai ke otak manusia. Oksigen boleh dibekalkan secara baik, optimum ketika sujud. Subhanallah. Kerana kita tahu ada urat yang sangat halus di kepala, di otak manusia ni, yang tidak mampu dicapai. Ini cuba tuan-tuan puan cari dalam internet bagaimana seorang saintis wanita yang dia buat live, dia bercakap sendiri bagaimana dia boleh masuk Islam. Kerana dia mengkaji ada satu urat yang sangat halus di bahagian otak manusia yang tidak mampu dicapai oleh darah dan tidak akan sempurna. Subhanallah. Maksudnya bila jantung mengepam darah kan, pam-pam darah, ada satu urat yang tidak boleh dicapai. Maksudnya darah tak sampai ke situ. Dia sangat kompleks. Tapi kalaulah boleh capai, manusia akan menjadi sangat baik, sangat tenang, macam-macam lah dia bagi tahu sekian-sekian. Kemudian walaupun manusia itu diletakkan kepala ke bawah, walaupun kaki ke atas kepala ke bawah sekalipun tak akan mampu mencapai. Namun apabila dia mendapati hasil daripada sujud, subhanallah, Allahu Akbar. Tapi tak boleh kita terus sujud direct. Dan dia kaji pergerakan solat. Daripada mula berdiri ketika otak berada di atas jantung, kemudian ketika pergerakan rukuk, ketika itu otak sejajar dengan jantung, kemudian kembali proses pengembalian ketika i'tidal, kemudian barulah berlaku proses sujud. Subhanallah, dia kata ketika itulah satu urat yang tak boleh sampai darah ke kepala otak akan sampai. Dan asbab itu wanita ini, saintis ini masuk Islam. Subhanallah, dia cerita bagaimana. Dan kemudian dibuat kajian-kajian keajaiban. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan hasil daripada kajian, saya baca kajian, lebih daripada 20 lebih manfaat sujud kepada kesihatan manusia. Masya Allah. Dan kadar sujud ada kadar yang terbaik untuk jantung, untuk pernafasan, untuk paru-paru dan sebagainya. Dan kita akan mendapat ketenangan yang optimum. Sebab itu Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya kan oleh seorang sahabat tentang apakah amalan yang terbaik, yang sangat dituntut, yang terbaik dalam Islam. Antaranya Nabi menjawab, melamakan sujud. Kamu sujud, berlama-lamakan sujud. Subhanallah. Dan dalam satu riwayat menggambarkan, menceritakan tentang betapa Rasulullah SAW pernah satu ketika solat, ini bukan solat berjemaah lah. Rasulullah ketika berdiri, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah menyambung surah Ali Imran. Kemudian Nabi menyambung surah An-Nisa. Subhanallah, lebih kurang dalam 5 juzuk sahabat-sahabat sekalian. Rasulullah membaca. Kemudian Rasulullah rukuk dalam kadar tempoh yang sama. Lamanya ketika Rasulullah berdiri. Kemudian ketika Rasulullah sujud. Rasulullah sujud pun dalam tempoh yang selama lebih kurang bacaan Al-Quran dalam 5 juzuk. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita kembali kepada surah Al-Kahfi. Nanti saya akan share video tu, saya rasa mungkin dah tular dah, tapi saya dengan tim akan memperbaikan lagi, memperindahkan lagi video sujud yang Mak Saleh tu buat, Dr. Pakar tu buat. Saya akan masukkan juga dalam video itu perkongsian ataupun hasil daripada kajian saintis Islam terhadap kelebihan sujud yang masih banyak lagi. Jadi bila kita combine nanti kita akan share. Subhanallah, doakan. Di sini mungkin akan terbuka kod. Bukan kod. InsyaAllah akan terbuka hati-hati orang non-Muslim bila melihat. Subhanallah, Islam dah lama mengajarkan cara sujud. Cara sujud ini adalah cara yang terbaik untuk kesihatan manusia. Subhanallah. Okey, kita tengok. Yang kedua, ayat yang kedua iaitu rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanallah, yang bermaksud, ingatkanlah peristiwa ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua. Lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kepada kami kemudahan-kemudahan serta pimpinkanlah kami untuk keselamatan agama kami. Subhanallah. Dia ada banyak, tapi terjemahan kalau ambil daripada ni tadi, terjemahan daripada lebih mudah difahami dan lebih, bukan kata tak tepat ni, tetapi ini satu doa, subhanallah, daripada rahmat, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Okey. Ia terus berikan maksud tersirat. Okey. Kalau maksud tersurat, maksudnya daripada ayat, daripada perkataan-perkataan surah Al-Kahfi ini, iz awal fitatu ilal kahfi, apabila pemuda-pemuda itu kan pergi kepada menuju kepada gua, faqalu, lalu mereka berkata, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu ya Allah, rahmah, iaitu rahmat yang boleh datang dalam bentuk pertolongan, pengampunan, rahmat, keselamatan. Rahmat ni umum. Bagi orang yang sakit diberi kesembuhan, bagi orang yang buntu diberi jalan keluar, bagi orang yang sempit diberi kelapangan, bagi orang yang susah diberikan rizki, bagi orang yang sedih diberikan kebahagiaan. Rahmat ini merangkumi semua yang kita perlu, yang kita mahu. Allahu Akbar. Wahayyi lana, subhanallah, dan sempurnakanlah bagi kami, min amrina, dalam urusan kami ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas ya Allah. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini selalu dah saya share kan dalam banyak ceramah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, untuk kita menguruskan hidup kita supaya dapat redha Allah, supaya semua berjalan lancar. Apa yang kita rancang, Allah izinkan dan Allah redha, Allah restu perancangan kita, subhanallah. Sekecil apapun perkara yang kita nak buat, sehingga sebesar-besar perkara, apatah lagi kan sebesar-besar perkara, mohonlah selalu petunjuk daripada Allah. Selalu saya sebut dalam banyak ceramah, banyak kali, kalaulah kita nak buat apa-apa keputusan, baca doa ni dulu. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah bagi kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmat, kan, rahmat daripada Allah. Wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah, min amrina, dalam urusan kami ini ya Allah, rasyada, petunjukmu yang jelas. Subhanallah. Kita nak masuk sekolah pun kena minta petunjuk dengan Allah. Bukan hanya minta petunjuk daripada cikgu-cikgu, kawan-kawan. Nak tanya sikit, bagi kamu sekolah tu bagus tak? Bagus. Pendapat ni. Kita pernah tak tanya pendapat atau petunjuk daripada Allah? Ya Allah, dalam urusan aku nak cari sekolah anak ni ya Allah, bantulah ya Allah, manakah sekolah yang terbaik? Lalu baca doa ni, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allah tahu urusan apa yang kita maksudkan, dan mudah-mudahan Allah berikan kita petunjuk-petunjuk. Sebab hari ini ramai ibu bapa yang tersilap memilih sekolah anak, walaupun nampak sekolah tu bagus dan baik, tapi rupanya diuji anak itu bila pergi ke sekolah, diuji dengan dapat kawan-kawan yang kurang baik. Akhirnya anak tu berubah akhlak, sikap, minat belajar dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan, kita nak pergi cari kedai makan, nak makan pun minta petunjuk daripada Allah. Lagi-lagi tempat yang kita tak biasa, musafir. Sebab kalau kita tersilap makan makanan yang syubhah, makanan yang haram, kerana penjual itu tidak amanah, dia beli bukan daripada sumber yang diyakini halal dan sebagainya. Sebab ini memang benar-benar berlaku, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Saya dulu kerja halal, kan, saya kerja bahagian halal, saya pergi buat audit, saya pergi buat rush, kan, saya pergi ke rumah-rumah sembelih, saya pergi ke restoran-restoran, bahkan restoran orang Islam kita. Bila kita check invoice dia, pembelian dia, rupanya ayam, kan, makanan yang dibeli tu daripada orang tengah yang dia tak tahu sendiri dapat daripada mana. Kemudian orang tengah tu bila kita check, kita siasat, dia beli daripada kilang sembelih non-Muslim dan sebagainya. Allahu Akbar. Kadang-kadang walaupun kita tengok orang Islam, belum tentu amanah. Sebab itu kitalah yang bertanggungjawab minta petunjuk daripada Allah dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau kita nak pergi shopping komplek, buat apa pun lah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang kita ragu-ragu, yang mana satu ya bang, minta Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kadang-kadang kan nak pergi pasar malam contohnya kan, baca doa tu dulu.
Mungkin satu ketika masuk, keluar balik, kosong. Allah hijab kita, Allah tak bagi kita, semua rasa tak nak. Mungkin makanan itu syubhah ke, ataupun orang yang masak sekian-sekian, wallahu alam, tak baik untuk kesihatan ke, Allah akan lindungi kita sebab kita dah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, subhanallah. Saya berhenti setakat itu tuan-tuan puan-puan sekalian. Tapi saya habiskan dululah. Masya Allah, saya habiskan yang ni. Dan ayat seterusnya akan disambung oleh Ustazah Wasitah. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan melalui ayat ini tentang para pemuda yang melarikan diri ke dalam gua. Mereka melarikan diri bukan kerana takut, namun kerana ingin menyelamatkan agama mereka. Sebab kisahnya zaman tersebut pemimpin yang zalim, yang membunuh dan yang juga menyeksa dan mengugut supaya keluar daripada agama Allah yang suci, mengesahkan Allah. Maka ketika itu ramai yang musyrik yang keluar daripada mengesahkan Allah. Namun inilah pemuda-pemuda yang tetap mempertahankan akidah mereka. Bukan mereka kerana mereka takut, tapi mereka nak mempertahankan akidah mereka agar terhindar dari kaum mereka yang menyembah berhala dan membuat fitnah untuk memengaruhi mereka supaya mereka berpaling dari agama mereka. Mereka berlindung di dalam gua yang letaknya di sebuah gunung. Lalu mereka berdoa dengan doa yang kita kupas sebentar tadi. Masya Allah. Maka mereka berdoa rahmat daripada Allah. Kemudian mereka juga berdoa petunjuk agar mereka tidak terus ataupun mereka tidak terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang sesat. Subhanallah. Ibnu Katsir dan tafsir Al-Quran Al-Azim menyebutkan antara maksud lain daripada doa ini ialah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami dari sisimu rahmat yang dengannya engkau mengasihi kami dan melindungi kami daripada kaum kami. Jadikanlah akhir akibat dari segala urusan kami adalah berada pada petunjuk yang lurus. Subhanallah. Maksud doa ini juga bertepatan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qadaita li min qada'in faj'al 'aqibatu rusyda. Yang bermaksud, dan keputusan apapun yang engkau tetapkan bagiku, maka jadikanlah akibat akhir segala urusan berada pada petunjuk yang lurus. Subhanallah, Allahu Akbar, indahnya, Masya Allah. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tak mampu nak hafal, kita boleh je doa dalam bahasa Melayu. Afdalnya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, hafal dalam bahasa Arab. Tapi Nabi berdoa yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya, ya Allah, keputusan apa pun yang engkau tetapkan bagiku, ya Allah, maka jadikanlah akibat akhir segala urusan berada dalam petunjukmu yang lurus. Soalannya, ya Allah, kami redha dengan apa pun ketetapanmu kepadaku, ya Allah, dan jadikanlah akhir, iaitu akibat daripada ketetapan itu, kebaikan untukku. Tetap dalam hidayahmu. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Selain itu, ayat ini turut menggambarkan pengiktirafan Ashabul Kahfi bahawa sifat rahmat itu hanyalah milik Allah. Hal ini boleh dilihat melalui penggunaan kalimah ladun dalam doa mereka, min ladun karamah, yang membawa maksud dari sisimu. Ia seolah-olah mengkhabarkan kepada kita, jika kita menginginkan dan memerlukan rahmat Allah, maka mohonlah hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. InsyaAllah ayat seterusnya kita jemput Ustazah Wasitah. Tapi sebelum itu, tuan-tuan puan-puan sekalian, kita lihat Ashabul Kahfi ini diselamatkan diri dan akidahnya, menyelamatkan diri, berpindah, maksudnya pergi, hijrah kan, bertukar tempat daripada kampungnya menuju ke satu kawasan, akhirnya bertemu dengan gua. Itu ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ramai orang yang bertanya kepada saya dan akhirnya dia melakukan. Dia kata, Ustazah, saya nak hijrah. Kenapa perlu hijrah? Saya selama mana saya duduk, ini saya bukannya nak beri jalan-jalan, tapi sebab terlalu banyak dah isu yang saya jumpa. Dia kata, Ustazah, berdosa tak saya, Ustazah? Saya nak hijrah, saya nak keluar daripada rumah mak mertua saya. Dan suami saya pun dah setuju, tapi mak mertua saya tak redha, Ustazah. Mak mertua saya marah, Ustazah. Mak mertua saya cakap macam-macam. Tapi selagi mana kami duduk di situ, Ustazah, kami suami isteri pun selalu bergaduh. Anak-anak kami pun tak dapat kasih sayang. Saya tak tahu kenapa, kan mak mertua sekian-sekian. Saya kata, tafadhal, silakan. Keluarlah daripada rumah itu. Hijrahlah. Sebab dia kata, Ustazah, mak mertua saya kadang-kadang maki hamu sekian-sekian. Saya takut dia berdosa. Dan saya takut saya berdosa, Ustazah. Takut apa yang saya buat, kadang saya dah cuba sedaya upaya, tapi tetap juga sekian-sekian. Akhirnya saya tak mampu nak hormat. Takut saya juga bertukar akhlak, Ustazah. Saya takut anak-anak saya pun dah tak hormat kepada nenek dia, Ustazah. Dan saya takut hubungan saya suami. Saya kata, hijrahlah. Dan kemudian berdoalah kepada Allah supaya ibu tu maafkan, supaya ibu tu lembut hati. Dan kemudian berusahalah, ikhtiarlah untuk mengambil hati semula ibu tu.
Ustazah tak berdosa ke saya keluar? Itu adalah hak kita. Itu adalah hak suami kita untuk keluar dan membina sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ada orang pula nak berpindah daripada kampung. Kenapa saya kata, kenapa nak pindah Ustazah? Ini untuk keselamatan diri dan agama saya dan anak-anak. Saya tak tahu Ustazah, kampung itu dah macam terdedah sangat dah remaja-remajanya kepada dadahnya. Remaja-remaja yang dulu saya tengok baik, akhirnya terpengaruh juga dengan lepaknya. Jadi kami nak hijrah Ustazah, nak pergi ke ni. Tapi Ustazah, mak saya terasa kecil hati dan sebagainya. Dulu kampung saya tak begini Ustazah, tapi dah tak sesuai dah untuk saya. Saya kata hijrahlah untuk selamatkan agama dan juga akidah. Subhanallah. Kemudian teruslah buat baik kepada ibu ayah, teruskanlah buat baik sekian-sekian. Ini memang benar-benar berlaku tuan-tuan puan-puan sekalian. Semalam saya ada baca satu kisah yang sangat menyayat hati, diceritakan oleh seorang subhanallah, oleh seorang pegawai bank, dan itu adalah kisah benar bagaimana kliennya seorang lelaki akhirnya bunuh diri asbab tekanan yang tidak boleh terima ketika berada di rumah mertua. Subhanallah. Memang mertua adalah seorang ibu, ibu adalah manusia yang biasa. Kalau seorang ibu ini kalah dengan hawa nafsu, lalu mengikuti hawa nafsu, Allahu Akbar, lalu merosakkan rumah tangga, anak dan sebagainya, sentiasa menggunakan kuasanya, cara yang batil, mengugut selalu. Kalau kau tak tahu, kau tak boleh syurga, kau memang tak cium bau syurga. Syurga itu ketetapannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga seorang ibu sekalipun, seorang ayah sekalipun yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai ibu ayah, lalu memaksa si anak, si menantu melakukan suatu kemungkaran, kan paksa anak lelaki supaya ceraikan isteri contoh ni. Ini kes saya dulu banyak. Kan paksa ni suami ni sampai akhirnya sebab tidak faham tentang hukum hakam, si suami menceraikan isteri sebab perintah daripada seorang ibu ataupun seorang ayah ni, sebab tak suka menantu perempuan. Akhirnya anak-anak itu subhanallah terabai. Mereka menjadi mangsa kepada pencarian tak sepatutnya berlaku. Kemudian bila tanya saya, Ustazah, wajib ke saya taat ibu saya yang suruh ceraikan? Tak wajib. Ibu menyuruh sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan tuan adalah menjaga isteri dan anak-anak. Itu kewajipan utama. Bahkan bila ulama membincangkan apabila bertembung bab nafkah, antara nafkah isteri dan nafkah ibu, sebenarnya yang wajib ditunaikan terlebih dahulu adalah nafkah isteri dan anak-anak. Kecuali kalau ibu dan ayah tu fakir miskin, juga sangat memerlukan. Ketika itulah nafkah itu dibahagikan. Tapi kalau ibu ayah itu ada, maksudnya ada daripada sumber-sumber rezeki yang lain, ada pencen dan sebagainya, anak tidak wajib memberi nafkah kepada ibu ayah walaupun diugut dan sebagainya. Tapi kalau anak lelaki ini mampu dan memberikan kepada semuanya, itu lebih afdal. Subhanallah, Allahu Akbar. Terima kasih kepada semua. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Dipersilakan Ustazah Wasita. Duduk dulu kejap. Okey. Ini sama-sama tak apa saya buat. Okey. Dia A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, pertama-tamanya dan selama-lamanya marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat bersama-sama Allah kumpulkan kita pada hari Jumaat yang mulia ini dalam live tadabbur surah Al-Kahfi untuk sama-sama kita memperoleh keberkatan Al-Quran. Okay, InsyaAllah. Jadi insyaAllah saya akan sambung kepada ayat yang seterusnya. Tapi sebelum tu saya rasa macam saya nak ulang sikit beberapa poin kat dalam ayatnya sebelum tu, sebab semalam sebelum malam tadi saya study sikit ayat ni, terjumpa nota-nota lama yang time saya belajar dekat universiti dulu, dan ada beberapa poin lain saya rasa menarik untuk saya kongsikan di sini. Okey. Saya minta izin nak guna ni
whiteboard. Okay. Sekejap, alih ni. Okay. Boleh nampak ke kat sini? Boleh. Okay. Terima kasih. Okay. Okay. Kita tengok dalam ayat ke-10 surah Al-Kahfi ini, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, id awal fityatu ilal kahf, faqalu rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi lana min amrina rasyada. Okay, kita tulis sikit ayat dia. Id awal fityah. Okay, minta maaf tulisan tak berapa nak comel. Fityatu ilal kahf. Ilal kahf. Faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah. Okey, tak apa. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Okey. Satu perkara sebelum kita pergi lebih jauh yang kita kena ingat bahawa surah Al-Kahfi ini adalah surah Makkiyah. Dan kalau kita lihat dalam ulum Quran ada menyebutkan bahawa nature ataupun latar belakang surah Makkiyah ni adalah surah yang diturunkan sebelum dalam fasa dakwah baginda sebelum hijrah ke Madinah. Dan surah ni pula diturunkan pada fasa dakwah baginda sebelum hijrah, yang mana pada ketika itu Rasulullah dan kaum muslimin ditekan dengan sangat hebat, dan dia diseksa waktu tu, kaum muslimin diseksa dan dipulaukan oleh Quraisy Mekah. Dan Allah turunkan surah Makkiyah ni adalah salah satu sebabnya adalah untuk memberi semangat kepada para muslimin dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri untuk meneruskan dakwah baginda. Okey, saya nak sentuh sikit je tentang perkataan Al-Fityah, pemuda. Okey, pemuda di sini, kalau dalam bahasa Arab kita lihat, selain perkataan Al-Fityah ni, dia ada beberapa perkataan. Yang pertamanya adalah gulam, yang masuk pemuda juga. Yang kedua, okey, saya sebutkan lagi lah perkataan dia, fata. Okey, fata ni perkataan asal kepada fityah. Fityah ni dalam formula plural. Kalau singularnya adalah fata. Okey. Dan yang ketiga adalah syabab. Okey. Dalam ayat ni Allah gunakan perkataan fata kan? Fata ataupun fityah. Okey, perbezaan antara ketiga-tiga perkataan ni adalah gulam ni adalah pemuda yang berumur dalam lingkungan 10 hingga 20 tahun. Dan fata pula, perkataan yang Allah guna kat dalam ayat ni adalah pemuda yang berumur sekitar 20 hingga ke 30 tahun. Seterusnya adalah syabab. Perkataan syabab adalah pemuda yang berumur sekitar 30 tahun hingga 40 tahun. Okey, kerana itu daripada perkataan-perkataan ni, kalau syabab, kalau kita kata pemuda dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada lingkungan umur yang daripada 10 hingga ke 40 tahun. Tapi Allah menggunakan dalam ayat ini fityah, al-fata, yang merujuk secara khusus bahawa mereka ni, pemuda Ashabul Kahfi ni adalah berumur lingkungan 20 hingga ke 30 tahun. Dan kalau kita tengok al-fityah, banyaklah antara ciri-ciri umum al-fityah ni, dia sebabnya kalau kita tengok selepas ni, ayat-ayat selepas ni, dia ada sebut ciri-ciri pemuda yang khusus Ashabul Kahfi ni. Tapi sebelum tu Allah menggunakan al-fityah secara umum lah, tak disebutkan lagi tentang Ashabul Kahfi ni. Dan ciri-ciri umum yang Allah sebutkan dalam Quran tentang al-fityah ni adalah, pertamanya, okey, kita sebut fityah, dia ada beberapa ciri. Yang pertamanya tadi kita dah sebut tentang dia adalah umur lingkungan 20 ke 30 tahun kan. Okey. Yang kedua, ciri-ciri umumnya adalah, pertama, mereka adalah golongan yang bertenaga, sentiasa bertenaga, Kalau kita tengok dalam banyak-banyak umur, 20 hingga 30 tahun ni lah masa yang paling kita banyak timba pengalaman, masa yang paling banyak kita belajar, masa yang paling banyak kita bertenaga waktu tu, dan kita rasa nak buat semua benda kan. Dan disebabkan mereka ni adalah golongan yang bertenaga, mereka ni juga adalah golongan yang sentiasa bersemangat. Mereka bersemangat dalam setiap apa jua yang mereka lakukan.
Dan yang ketiga, mereka adalah golongan yang berani. Seterusnya adalah mereka adalah golongan yang berani melakukan, bukan hanya berani semata-mata, tapi berani melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Atau kita kata mengajak kepada perkara kebaikan dan melawan keburukan, kan? Okey, itu juga dalam perkataan Al-Fatah ni juga bukan hanya Allah gunakan dalam dekat sinilah untuk menunjukkan contoh lain bahawa sifat-sifat mereka ini adalah Allah sebut pada ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 60 yang menyebut tentang kisah Nabi Ibrahim melawan kaum-kaum dia yang menyembah berhala. Mereka sebut qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kat situ Allah guna fatah juga, kan? Dan fatah dekat situ kita boleh tengok melalui sifat-sifat Nabi Ibrahim tu sendiri. Ya, pada ketika itu dia dah berdakwah kepada kaum dia. Dia berdakwah kepada ayah dia, mengajak ayah dia untuk menyembah Allah. Dan dia juga kata, janganlah sembah berhala ni, kan, sebab berhala ni tak mendatangkan apa-apa pun kepada kehidupan mereka, kan. Dan seterusnya, bila kaum dia tak dengar juga dakwah baginda, apa yang dia buat? Dia dengan beraninya dan dengan semangatnya pergi menghancurkan berhala-berhala yang ada, kan. Dan kalau kita tengok secara literalnya, dia macam menghancurkan berhala tu, kan, macam tindakan yang sangat ganas lah, kan. Tapi sebenarnya benda tu tak ganas. Sebenarnya dia adalah satu perkara yang terpuji kerana sebelum tu bukannya Nabi tak buat apa-apa. Tapi Nabi dah berdakwah dah sebenarnya. Dah berusaha dah pujuk dengan lemah lembut. Dengan pandang lemah lembut. Tapi sekarang ni guna kekerasan pula, kan. Sebab tu kita nampak dekat sini, daripada apa yang Nabi Ibrahim buat tu adalah mereka adalah golongan fatah ni adalah mereka yang bertenaga dan sentiasa bersemangat, berani dan sentiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Okey. Kat sini kita boleh tengok satu. Okey. Yang kedua saya nak sentuh tentang mana? Perkataan Al-Kahf. Okey. Nah, kalau kita tengok daripada Al-Fatah ni mereka sangat berani dan Allah nisbahkan dalam surah Al-Kahfi ni kepada Ashabul Kahfi yang menunjukkan bahawa mereka ni pemuda bukan yang menakut, yang penakut, kan. Mereka lari tu bukan kerana mereka takutkan kaum penguasa-penguasa, tapi sebenarnya mereka adalah untuk menyelamatkan iman mereka. Okay. Masya Allah, kan. Sangat teliti Allah dalam pemilihan kata-kata, kan. Sebenarnya kalau kita, kan, kata alah dah pemuda je lah, kan, gulam pun boleh semua, tapi Allah guna fikir. Itu sebab ada maksud tersirat. Okey. Keduanya adalah tentang perkataan Al-Kahf. Okey. Dalam bahasa Arab ada beberapa perkataan yang merujuk kepada Al-Kahf. Al-Kahf ni gua. Okey, ada beberapa perkataan yang merujuk kepada perkataan gua. Salah satunya adalah ghar, al-ghar. Okey, Al-Ghar. Kalau kita pergi dekat Mekah ada Gua Hira, kan. Dan bahasa Arab ni disebut Gharul Hira. Okey. Perkataan selain daripada Al-Ghar adalah Al-Kahfi ni yang Allah gunakan dalam surah ni. Dan Al-Kahfi ni dia ada ciri-ciri. Ciri-ciri istimewa. Kenapa Allah gunakan Al-Kahf bukan Al-Ghar? Antara ciri-ciri istimewa Al-Kahf ni adalah Al-Kahf iaitu gua. Dia adalah satu gua yang berada di satu tempat yang tersembunyi. Dan gua tersebut dia memiliki, maafkan saya. Dia memiliki satu pintu masuk yang kecil. Pintu masuk. Seterusnya, Al-Kahf ni adalah gua yang berada di satu tempat yang tinggi. Berada di tempat yang tinggi. Atau dengan kata lainnya adalah dia ada berada di puncak bukit atau di puncak gunung ganang. Okey, seterusnya daripada Al-Kahf ni kita boleh, bila kita ada kat dalam gua yang dinamakan Al-Kahfi ni adalah kita boleh tengok apa yang berlaku di luar. Boleh tengok apa, boleh observe apa yang berlaku di luar. Dan satu lagi adalah
dia adalah satu gua yang terlindung dari belakang. Okay, nanti kita cuba lukis untuk kita lah tengok lah. Okay, dia soalannya macam ni lah. Gua ni kan, dia kata first kita kata dia satu tempat yang tersembunyi. Lepas tu dia ada pintu masuk, dia berada di tempat yang tinggi kan. Okay, lebih kurang macam ni lah kan. And then dia berada di tempat yang tinggi. Ni lah lebih kurang. Okay. And then dia ada lubang kecil. Kan tadi kita kata untuk masuk kat dalam tu. Dan kita boleh tengok daripada lubang kecil ni, kita boleh tengok apa yang berlaku kat luar. Dan ia adalah terlindung dari belakang ni. Dari belakang ni dia terlindung. Kini kat belakang tu tak ada lubang. Dia ada lubang kat depan je. Tak ada lubang kat belakang. Okay. Dia bila Allah sebut ciri-ciri Al-Kahfi, yang mana pemuda Al-Kahfi ini pergi ke dalamnya kan. Allah kata dalam ayat tu, Allah ilhamkan kepada mereka untuk pergi ke Gua Al-Kahfi ini. Dia seolah-olah, bila kita tengok pada ciri-ciri ni, dia tersembunyi, ada pintu masuk, berada di tempat yang tinggi, boleh tengok apa yang berlaku dan dia terlindung di belakang. Saya suka nak ulas pasal terlindung dari belakang ni. Dia seolah-olah secara tersiratnya, kenapa Allah ilhamkan mereka untuk pergi ke Al-Kahfi yang mempunyai ciri-ciri ini adalah seolah-olahnya maksud tersiratnya adalah mereka dah berdoa kan. Bila mereka masuk ke dalam gua ini, mereka berdoa, Ya Allah, berikanlah kami rahmat dan petunjuk. Dan seolah-olahnya Allah balas balik kepada dia orang kata, ini adalah rahmat dan petunjuk yang aku bagi kepada engkau. Dan apabila engkau telah memohon rahmat dan petunjuk daripada aku, maka apa yang kamu buat adalah teruslah fokus pandang ke depan. Tengok tengok fokus pandang ke depan. Kat belakang kita boleh tengok Allah nak suruh kita fokus pandang ke depan dan jangan risau apa yang berlaku pada masa lalu, apa yang berlaku daripada sudut bagaimana kaum-kaum kamu menghina kamu, mencemuh kamu. Jangan kamu risau tak apa yang berlaku di belakang, kerana Allah sentiasa bersama kita. Walaupun di tempat yang tersembunyi, Allah bersama kita dan Allah akan melindungi kita dan membantu kita sebab selama mana kita berada di dalam gua ini. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari inilah, kalau kita cuba reflect, salah satu tujuan tadabbur ni adalah untuk kita reflect lah tentang kehidupan kita kan. Sekarang ni kita dalam musim PKP kan. Musim PKP tahun 2021. Okay. So kita ada PKP 2020 kan. Okay. Kita masuk tahun baru ni 2021 dengan azam yang sangat banyak kan. Azam kita nak mengubah hidup kita. Kita dah ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada 2020. Kita nak mulakan hidup baru pada 2021. Tiba-tiba pada awal tahun ni kita dah ada azam. Okey, contoh orang yang pada 2020 dia dah kehilangan kerja. Dia pun nak buat kerja baru, dia nak buat bisnes. Tiba-tiba Allah datangkan PKP ni kan. Awal-awal tahun lagi tiba-tiba dah ada PKP yang mungkin membantutkan perancangan kita kan. Mungkin ada waktu ni orang yang baru dapat kerja, dah hilang kerja hari tu, baru dapat kerja sekarang. Tiba-tiba PKP kena buang kerja balik. Ada kan kes macam tu kan, sebab company tak boleh nak support, terpaksa buang balik. Dan ada pula orang-orang yang dia dah decide nak buat bisnes kan. Tiba-tiba PKP yang membuatkan bisnes dia tu terhad kan. Tak boleh nak bergerak sangat. Dan ada pula kalau student kan. Kalau kita tengok student SPM kan, dah lah hari tu dah tunda exam kan. Kali ni tunda lagi exam kan. Tak tahu bila. Kita macam seolah-olah hilang punca kan. Berputus asa, tak tahu apa kita nak buat sekarang ni kan. Tapi kita ambil lah iktibar belajar daripada surah Al-Kahfi ni kan. Belajar daripada Ashabul Kahfi. Apa yang kita boleh belajar adalah pergi ke tempat tersembunyi. Pemuda Ashabul Kahfi ni pergi ke satu tempat tersembunyi adalah dengan maksud lainnya adalah kita jadikan PKP ni satu peluang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita tersembunyi dalam musim PKP ni sebenarnya sebab kita terasing daripada orang lain dan kita memang duduk dalam rumah je kan. Apa yang kita boleh buat dalam rumah adalah kita dekatkan diri kepada Allah. Dan bila kita dah mendekatkan diri kepada Allah, kita mohonlah rahmat dan petunjuk daripada Allah. Moga-moga Allah menyelamatkan kita, Allah melindungi kita dan Allah memberi jalan keluar kepada kita untuk kita mengharungi kehidupan yang seterusnya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Sekejap. Okey, dah habis. Nak habis kan? Masa kita sambung ayat tu minggu depan. Okey. Okey dah, sebab rasa macam dah banyak sangat masa. So kita akan ni. Awak sibuk. Okey. Lepas tu tutup dengan
Okey. Okey, sebab masa pun mencemburui kita kan. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung ayat yang seterusnya pada siri yang akan datang, insyaAllah. Dan banyak yang kita boleh belajar daripada hari ini. Satu, tentang kekuasaan Allah itu sendiri pada ayat yang ke-9. Am hasibta anna ashabal kahf, kan, bahawa cerita Ashabul Kahfi ni bukanlah hanya semata-mata kekuasaan Allah. Banyak lagi kekuasaan Allah yang boleh kita ambil iktibar. Dan yang kedua adalah tentang rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa rahmat dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah perkara yang sangat kita perlu di dalam kehidupan ini. Maka mohonlah kepada Allah, dan mohonlah dengan apa doa yang sangat powerful lah saya rasa kan kat dalam surah Al-Kahfi ni adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Moga-moga dengan kita berdoa, dengan doa ini Allah memberikan kita petunjuk, Allah memberikan kita jalan keluar kepada segala masalah yang kita lalui. Wallahu ta'ala alam. Kita tutup kita punya tadabbur pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul Naas. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Terima kasih Ustazah Wasita. Masya Allah. Dia belajar dalam bidang tafsir, jadi dia banyak kupas, sebenarnya banyak ilmu yang dapat. Masya Allah, daripada Al-Kahfi dan perkataan Al-Fitiyah dan juga Al-Kahfi. Kita pun umpama seperti masuk dalam gua, kan, kalau dah ada minta petunjuk dengan Allah, kita teruskan saja perjalanan. Walaupun mungkin perjalanan tu ada ujiannya, sakit ke, kadang kita rasa macam salah ke aku buat keputusan. Bila kita dah minta petunjuk dengan Allah, jangan lagi berpaling, jangan lagi biar syaitan membisikkan kepada kita kau buat keputusan salah ke, sebab memang kadang-kadang diuji dulu keyakinan kita. Kan, mesti kita nampak macam buruk dulu, kadang-kadang akibat daripada keputusan kita tu nampak buruk, nampak negatif. Saya selalu pesan pada klien yang buat keputusan, contoh dia datang jumpa dulu, Ustazah macam mana apa yang patut saya buat sekian-sekian, adakah saya patut mohon fasah? Saya kata puan, saya kalau orang kata saya salah dah dari segi etika kaunselor, tapi kalau saya tengok keadaan suami dah buat begini-begini, saya kata kalau puan tanya pendapat saya rasa paling yang terbaik adalah puan mohon fasah. InsyaAllah puan boleh mulakan kehidupan baru dengan anak-anak dan keadaan suami yang terlalu dahsyat macam ni. Lepas berpisah, lepas dapat fasah, memang dia akan melalui fasa ujian terlebih dahulu. Kemudian dia datang balik jumpa, Ustazah, saya rasa saya buat keputusan salah lah. Kenapa? Yelah Ustazah, lepas saya bercerai apa yang berlaku gini. Saya kata, kamu buat hari tu, kamu dah buat istikharah dan minta petunjuk dengan Allah, dan kamu teruskan juga. Memang kita akan diuji, sehingga kita rasa ragu-ragu dengan keputusan yang telah kita buat hasil daripada istikharah kita. Tapi puan, saya nasihatkan puan tepis semua, kan, bisikan-bisikan syaitan yang kata gini-gini, menyalahkan diri sendiri, gini-gini. Puan mungkin akan jumpa orang yang silap dan bercakap benda yang salah, nak melemahkan perasaan puan. Tapi saya harap puan teruskan jalan, jangan berpaling belakang. Sebab dalam kehidupan kita sebenarnya tidak ada keputusan yang salah. Bila kita buat keputusan, lagi-lagi dah minta petunjuk dengan Allah, yang ada adalah bagaimana kita struggle dengan keputusan tersebut. Kita teruskan berjuang menempuh dengan keputusan yang telah dibuat. InsyaAllah cahaya yang terang benderang di hadapan. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, sekadar itulah daripada kami untuk Tadabbur Al-Kahfi pada kali ini. Jangan lupa setiap hari Jumaat pukul jam 8.10 pagi, sepatutnya sampai pukul 9, tapi kadang-kadang kita lebih lah sikit, kan, sampai 9.30. Alhamdulillah, sebagai penutup, saya ingin memperkenalkan produk terbaru Ustazah Asma Harun, iaitu planner by UAH untuk 2021. Planner yang sangat menarik, dah ada yang terima, tapi saya tak nak cerita panjang. Lihat saja video yang disediakan. Silakan. Subhanallah.